para bapak dan juga pelajar yang saya dimaklumkan ada 4 orang, yaitu Muhammad Syakril Ikhwan, Hanif Gani, Muhammad Saziman, dan Muhammad Syahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Kita mulakan dengan perjumpaan petang dengan Ummul Kitab lah. Kita sedekahkan juga kepada rakan-rakan kita yang sudah sedang menghadapi pandemik. Al-Fatihah. Okey, bertemu kita di petang ni. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Puan Nuraini. Selamat berkenalan kepada barisan pentadbir dan juga mungkin ibu bapa. Pedagogi pembelajaran bermakna ini bukan selalu kita dapat dan biasanya kita dengar saja dan baca, tapi melalui program yang dikelolakan oleh IPG dan saya dipahamkan ada 10 sekolah berkolaborasi. Sudah tentu ini merupakan satu program yang kita terlibat langsung dan melibatkan pelajar yang boleh saya katakan macam berbengkel ini, yang terus ataupun merasai dan melakukan aktiviti yang dirancang. Jadi saya harap program seumpama ini sudah tentu memberi impak kepada sekolah dan juga nanti lepas ni kita akan kongsikan kepada guru-guru yang lain dan pelajar-pelajar yang lain bagaimana kita dapat mengaplikasikan modul-modul ataupun kehendak-kehendak PAK 21 inilah. Okay, jadi seperti mana kita ketahui, mau tidak mau kita sudah memang berada di alam 21. Jadi bermakna era pendidikan sebagai contoh lah sekarang ni dalam keadaan pandemik merupakan salah satu wadah ataupun cara kita belajar yang mau tidak mau kita lalui dan rasai serta kita kena ikut perkembangan. Namun begitu diharap dalam masa terdekat sekolah dibuka, kita dapat belajar seperti biasa. Namun kita sudah dapat satu kaedah yang mana walaupun kita tidak turun ke sekolah ataupun kita tidak dapat berjumpa, tapi kita masih boleh berkolaborasi seperti petang ini. Jadi maknanya bagi saya pandemik ini ada juga satu advantage ataupun hikmahnya, di mana kalau dulu habis sekolah, hubungan tu mungkin ada, tapi tidak macam sekarang. Guru-guru, pentadbir, kita sentiasa tengok pelajar tu melalui grup WhatsApp dan juga ini salah satu kembangan yang terbaru. Jadi maknanya kita dapat menyampaikan lepas ni maklumat lebih pantas berbanding dengan zaman saya dulu lah ataupun pembelajaran yang dulu-dulu. Jadi saya harap pelajar-pelajar mengambil peluang dan ini kamu macam
macam mana kamu dapatkan maklumat tu, maknanya pembelajaran bermakna ni sudah tentu memberi satu advantage kepada kamu dan juga cikgu-cikgu untuk berkolaborasi. Seperti mana kita ketahui, di dalam elemen itu ada pelbagai perkara yang pelajar-pelajar semua dan ibu bapa untuk makluman, ada elemen-elemen pembelajaran yang terkini. Sebagai contoh, pemikiran kritikal, kreatif, kolaboratif, communication, karakter pelajar tersebut yang kita kenal pasti. Dan yang terakhir itu ialah kenegaraan itu ataupun country, di mana pelajar-pelajar diharap kita baru sejak melalui sudah meraihkan Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia, macam mana mencintai negara. Jadi semua itu rasanya, walaupun mungkin penekanan di sini ialah subjek sains, tapi mungkin ada elemen-elemen kolaborasi berlaku di dalam pembelajaran tersebut. Jadi saya harap ibu bapa dapat memberikan kerjasama pada sekolah. Sudah tentulah, walaupun kita tahu mungkin ada sedikit kekangan masa sekarang ni, Cikgu Yumi mungkin dalam beberapa hari lagi kena buat presentation, jadi diharap ibu bapa dapat menyiapkanlah tugasan-tugasan yang mana tugasan-tugasan tersebut akan dibentangkan dan akan dibincangkan untuk menunjukkan kepahaman dan juga macam mana nanti pihak pembimbing di peringkat IPG dan di peringkat sekolah kita tengok macam mana untuk menggunakan kemahiran pendidikan alat baru ini dijalankan. Jadi saya harap ibu bapa, saya faham dalam suasana pandemik yang banyak cabaran ni, sebagaimana kita tahu pun dalam PDPR macam-macam cabaran, tapi yang dipilih 4 orang ni saya dipahamkan oleh Cikgu Yumi adalah antara yang paling orang kata paling aktif dalam PDPR dan juga macam tersenarai sebagai mendapat anugerah. Jadi ambil peluang dan ruang ni untuk menambahkan lagi ilmu serta memperdalamkan lagi apa yang dimau oleh KPPB ni ataupun Capacity Pedagogi Pembelajaran Bermakna, supaya kita belajar dalam suasana yang lebih orang kata lebih berkemahiran dan juga banyak elemen di dalam sana yang menyeronokkan dan lebih bermakna kepada konten yang kita pelajari itu. Jadi saya rasa saya tidak akan bercakap panjang dalam ucapan ini. Cuma harapan saya setelah kita berkolaborasi dan kira macam berkursus lah ni pada pelajar-pelajar, diharap pelajar-pelajar dapat memahaminya serta boleh membantu rakan-rakan nanti masa di kelas. Begitu juga guru-guru yang Puan Yumi ini mungkin nanti terpaksa lain kena buat in-house training kan di peringkat kita. Mudah-mudahan yang mana kita tahu PLC itu sangat ditekankan untuk menyebar luas maklumat yang tersedia dan juga yang sudah dibentangkan ini. Mudah-mudahan Balung mendapat manfaat penuh lah daripada program seumpama ini. Diharap IPG juga tidak serik lah untuk menjemput kami
sebagai apa orang kata sebagai sekolah yang terdekat dengan IPG kan. Mudah-mudahan diteruskanlah hubungan dan juga kolaborasi seumpama ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada penyelaras Puan Yumi, pada penyelaras di peringkat IPG Puan Nuraini Zakaria selaku wakil daripada IPG, PK1 sebagai toke kepada kurikulum SK Balong, PK Petang sebagai guru besar petang, KP Science sebagai medium ataupun tongkat lah kepada ini, tapi namun begitu kita libatkan juga subjek-subjek yang lain macam BMK ataupun yang berkaitan dengan pembelajaran bermakna ini, serta kepada ibu bapa penghargaan ini saya sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kerana memberikan kerjasama, walaupun macam saya katakan tadi ada kekangan tertentu. Mudah-mudahan kita dapat 28 ini dapat membuat presentation dengan lengkap lah seperti yang diminta oleh pihak pengelola. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Puan Yumiati sebagai moderator. Suara kakak. Ada suara Yumi. Sorry, tertekan tadi. Okey, maaf saya share dulu sekejap ya. Okey, terima kasih. Kemudian agenda seterusnya saya teruskan bagi pihak saya ya. Saya akan memberikan penerangan ringkas tentang dengar. Assalamualaikum. Dengar? Okey, terus ya. Teruskan Puan. Biasanya kalau senyap-senyap tuh, dengarlah itu Puan. Kalau ndak ada suara, mesti bercakap tuh. Okey, apa yang perlu saya kongsikan di sini tertera di slide tu, iaitu yang pertama saya akan terangkan apakah KPPB secara ringkas sahaja, sebab pelaksanaan lagi utamakan. Memahami itu bila kita telah laksanakan. Macam saya pada awalnya saya langsung tidak tahu. Tuan Jibit call bilang ambil tugas tu sama PK1, saya iya saja. Saya tidak tahu langsung pasal KPPB ni. Arti dia pun saya tidak tahu. Dan setelah dilaksanakan sikit-sikit saya mula memahami. Okey, kemudian saya akan terangkan peranan pentadbir dan peranan KP Science, kenapa ada dalam perbincangan Maya pada petang ni, dan juga peranan saya sebagai guru fasilitator peringkat sekolah dan juga peranan ibu bapa dan pelajar bagi sama-sama berganding bahu secara maya ataupun dari rumah masing-masing untuk menjayakan program yang dibawa seliaan IPGM, 2 orang pensyarah iaitu Puan Nuraini dan Puan Yati.
Okey, baiklah, untuk yang pertama, perkongsian saya yang pertama, saya terangkan secara bahasa yang mudah sebab audiens kita ada juga terdiri daripada anak-anak dan juga ibu bapa kan. Okey, di mana KPPB ni adalah salah satu aspirasi ataupun kehendak pendidikan KPM kita, di mana kita sebagai medium kepada pelajar yang sentiasa memberi input ilmu kepada pelajar, kita memberikan ilmu ataupun fakta idea baru kepada pelajar dari pelaksanaan PDPR yang sekarang ni era pandemik ataupun pelaksanaan RPH di kelas mempunyai impak ataupun pengajaran tu bermakna kepada core business kita iaitu pelajar. Begitu juga di mana untuk mencapai pembelajaran bermakna ni sebenarnya banyak tenaga yang perlu digambling untuk sama-sama menjayakannya. Termasuklah contohnya sekarang ni pihak maktab memberi input ataupun tunjuk ajar ataupun panduan kepada pihak sekolah, dan saya nanti sebagai wakil jawab pentadbir juga akan sama-sama bekerjasama untuk sama-sama memberi ilmu perkongsian apa yang telah diberi itu kepada semua guru dan akhirnya kita laksanakan kepada pelajar. Dan apabila pelaksanaan itu mengikut apa ciri-ciri yang dikehendaki, maka insya-Allah aspirasi negara akan kita akan laksanakan dengan mudah. Itu dia punya pada akhirnya ya. Itu saya punya pemahaman lah. Puan Nuraini, kalau salah boleh betulkan saya. Okey, jadi apakah ciri-ciri, apakah kapasiti itu telah dipandu oleh pihak maktab, dan ciri-ciri itu kita mengaplikasikan, mengimplementkan 6C iaitu yang telah lama kita canang iaitu pengajaran abad 21 iaitu 6C. 6C itu dalam bahasa Inggeris ya. C, komunikasi, critical thinking, kritis, thinking, karakter. Maksudnya kita selepas pengajaran pembelajaran seseorang guru, dia berjaya membawa pelajar tu mengubah karakternya daripada yang tidak yakin kepada yakin, daripada kurang berkomunikasi dengan kawan-kawan, dengan dunia luar, dia boleh berkomunikasi dengan baik, daripada kurang idea, bila dia telah berkomunikasi, dia banyak dapat idea pengalaman daripada persekitarannya. Itulah tu. Dan satu lagi, country, iaitu dari segi jati dirinya. Bagaimana dia menerima, contohnya di Malaysia, contoh saja di Balung ni, pelbagai suku kaum, Bugis, Kedazan, Bajau, Melayu. Jadi mereka boleh menerima semua tu dan macam mana menerima pendapat kawan-kawan yang tidak sama dengannya, insya-Allah. Itu serba sedikitlah kenapa ia dilaksanakan, perlu dilaksanakan, dan kita buat untuk semua guru ya. Okey, ada persoalan ringkas ringkas sahaja saya terangkan. Ada persoalan? Teruskan Yumi. Okey. Tiada ni. Okey kan, fahamkan secara ringkas? InsyaAllah. Puan Nuraini okey kan? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, seterusnya. Tapi untuk menjayakan ni memanglah perlu banyak pihak yang terlibat. Jadi terutama pihak pentadbir lah, sebab sesuatu tu mestilah diketuai oleh pentadbir kan. Jadi bagaimana peranan pihak pentadbir di sini, iaitu satu dari segi dari sudut penetapan masa, bila sebab dia ada tindakan susulan selepas program ni saya bentangkan kan, dengan untuk guru-guru pula kan. Sebab kalau saya sendiri saja yang dapat, benda ni tidak berlaku lah, tidak sampai kepada komuniti di sekolah kan. Okey, itu dan juga dari sudut sokongan
sokongan kewangan, perlu juga sebab nanti saya akan terangkan kenapa perlunya ada sokongan kewangannya, sebab memang sesuatu tu sukar berlaku bila kewangan tidak ada. Walaupun sebenarnya kurang kewangan ni dilaksanakannya, tapi nanti tindakan susulannya ni memang perlukan kewangan juga. Okey. Dan juga mestilah sokongan motivasi untuk yang terlibat kepada saya, kepada ibu bapa, kepada guru kepada anak murid yang telah dilibatkan ni, awal penglibatan, dan juga seterusnya kepada guru-guru lain selepas ini. Okey, itu peranan pentadbir lah. Okey, kemudian peranan KP Sains waktu saya jemput hari ini kepada Encik Ridwan Tasa, KP Sains SK Balong. Okey, di mana peranannya sebab kita bertua sebab subjek sains solo ni sepatutnya kalau ikut taklimat Puan Noraini sama Puan Yati 4 subjek yang terlibat, sebab kita kena cari satu main idea utama untuk kita merungkai standard pembelajaran setiap subjek yang terlibat. Tapi oleh kerana masa tidak mencukupi seminggu sahaja, jadi saya bergerak solo tapi tetap dibantu sepenuhnya oleh 2 orang fasilitator dari maktab dan juga pentadbir, insya-Allah. Dengan bantuan anda tu saya mendapat keyakinan yang tinggilah. Insya-Allah saya cuba laksanakan yang terbaik. Jadi okey, peranan KP di sini oleh kerana kita telah melibatkan pelajar dan ibu bapa, sebab diorang ibu bapa pun ada peranannya, dan di sinilah tunggak peranan paling utama ibu bapa dan pelajar. Jadi sebagai sokongan minta kepada KP Sains supaya mengeluarkan satu imbuhan ataupun satu motivasi kepada pelajar ataupun ibu bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh kerana masa yang singkat, saya cuba selesaikan gunakan masa yang sebaiknya tu. Saya buka nanti sebab saya sudah buat survey berapa orang pelajar tahun 3 yang ada GM, Google, yang telah download aplikasi GM. Jadi di mana saya akan buat satu kelas terus besar tu, sebab saya akan buat satu pertandingan, buat uji kaji yang berkaitan dengan tajuk yang saya buat tu, uji kaji meneroka bahan lain selain daripada ekstrak bunga raya. Nanti saya minta maaf saya tidak terangkannya. Tajuk yang saya ambil adalah tajuk asid dan alkali, di mana tajuk ni melibatkan strategi menggunakan teori inquiry penemuan, di mana pelajar membuat uji kaji sendiri, mereka merancang sendiri uji kaji dan berbandingkan. Sebenarnya tajuk ni saya sudah ajar pada bulan 7 dan memang pelajar sudah buat uji kaji, tapi saya pandu dari saya pandulah, maksudnya saya beri tunjuk aja berdasarkan YouTube yang saya hasilkan sendiri. Saya bagi link YouTube tu, diorang buat di rumah dan dia jawab soalan tu. Saya edarkan satu kertas bulan 7, tapi macam banyak sudah terpadam. Jadi oleh kerana saya tidak dapat bukti pelaksanaan uji kaji tu, saya kena buat untuk motivasi. Saya kena anjurkan satu pertandingan membuat uji kaji yang sudah dibuat tu, tapi diorang memilih sendiri bahan lain. Contohnya sebelum ni saya guna ekstrak bunga raya, jadi saya bagi pilihan, 2 pilihan untuk mereka terokai sendiri. Bahan lain contohnya guna daun lalang, bolehkah diguna untuk mengkaji asid sama alkali? Diorang buat sendiri di rumah dan diorang akan buat video, dan bertualah 4 ibu bapa ni, diorang tahu awal. Jadi diorang bersedia untuk mengikuti pertandingan tu. Itu kelebihan mereka terpilih, ya. Okey, tahniah kepada sebelum tu saya ucapkan tahniah lah, sorry terlambat pula ucapkan tahniah kepada anak-anak yang terpilih, sebab saya ciri-ciri saya pilih mereka tu diorang berani present masa pembentangan setiap uji kaji yang saya buat masa PDPR, ya, sebab saya tengok sebelum ni markah diorang tinggi dan motivasi hadiah pun setelah saya berikan sendiri kepada pelajar yang terlibat ni, insya-Allah. Jadi melalui pertandingan tu saya boleh dapat cepat video tu, sebab insya-Allah mungkin saya akan, sebab dia ni di luar pembelajaran kan Puan Noraini.
Jadi saya mungkin akan buat Sabtu atau Ahad Google Meet. Contohnya saya sendiri macam seolah-olah saya mengajar, sebab rakaman mengajar pun perlu ada bukti. Jadi diorang akan masuk Google Meet, tapi sebenarnya saya pancing pelajar dengan bentuk pertandingan. Jadi video tu cepat diorang hasilkan. Sebenarnya ramai ibu bapa yang kreatif menghasilkan video ya. Sepanjang saya mengajar PDPR lah, banyak yang diorang hasilkan. Jadi minta KP Sains mengeluarkan bajet hadiah untuk pertandingan buat uji kaji sendiri di rumah dan rakaman video, di mana kita akan masukkan ke dalam YouTube untuk link semasa saya membentang nanti, insya-Allah. Okey, boleh kan? KP maklum balas KP Sains? Oh, berapa tuh Puan ya? Nanti saya hasil, kalau sempat saya buat kertas kerja yang ringkas lah. Ya, nanti saya submit. Nanti saya antar sama jiran saya di DSI sana. Minta Siapa? peruntukan. Siapa tuh? Ada jiran saya di sana tuh, di DSI. Siapa tuh ya? Dia boleh keluarkan tuh Toko peruntukan. Toko rumahnya, Wan. Tahu juga bos, yang ada dia punya Toyota tuh. Oh iya betul Wan. Iya. Siapa tuh ya? Dekat ya rumah tuh. Okey, itu. Jadi itulah cara saya selesaikan masalah tu, masa yang singkat. Sebab kalau saya tunggu pelajar, minta dengan pelajar susah. Jadi satu, saya sebagai ni, saya masukkan di YouTube, diorang punya video yang terpilih, 3 orang yang terpilih, tapi sebenarnya hadiah kalau boleh, oleh kerana semua kelas tahun 3, 5 kelas tu ramai, takkan 3 je kita bagi hadiah kan? Jadi sekurang-kurangnya kita bagi sagu hati yang sampai top 10 kah? Boleh kah? Top 10. Okey ya? Top 10. Boleh kah? Buat saya kertasnya Puan. Nanti kita InsyaAllah. Okey. Ada apa-apa KP Sains? Okey. Sebab Itu saya saya tengok kan buat imbuhan kan? iya. Sebab aktiviti sains pun macam mau dilapor juga kan KP Sains. Sekurang-kurangnya ada aktiviti sains kita juga kan. Okey, alhamdulillah. Iya. Kemudian sudah ada apa-apa persoalan? Tak ada, saya terus kepada yang keempat, iaitu peranan guru saya lah. Okey, peranan saya sekarang, saya kena buat banyak rakaman ni yang telah diminta oleh pihak maktab. Tengok dulu Puan Nuraini. Okey, saya kena buat satu, saya RPH setakat ni sudah siap, tapi ada perlu dimurnikan setelah perbincangan kemarin dengan 2 orang pensyarah maktab ni. Kemudian rakaman PDPR yang saya cakap tadi tu dalam bentuk pertandingan, tapi syaratnya diorang kena masuk Google Meet dulu kepada saya akan mengajar dulu baru bagi tahu selepas pengajaran tu. Okey, kemudian rakaman bersama GB, pentadbir dan ibu bapa sekarang ni sudah dilaksanakan. Rakaman projek, alhamdulillah ibu bapa telah menyediakan 2 ibu bapa yang terlibat ni sekarang yang ada dalam sini telah menyiapkan dua video, iaitu penyediaan ekstrak bunga raya dan juga membuat uji kaji secara berkumpulan. Tapi videonya saya belum compilekan lagi menjadi satu video untuk dimasukkan dalam YouTube dan akan diberikan link ya. Okey. Kemudian rakaman PLC, rakan sekerja sama ada di luar sekolah. Jadi itu saya belum laksanakan, baru merancang insya-Allah, dan juga rakaman kepada guru yang ada di sekolah ya. Dan juga rakaman melaksanakan projek itulah yang pelajar hantar tu. InsyaAllah. Jadi kalau tengok rakaman yang dimau ni sudah 60% lah siap Puan Nuraini ya. Okey, insyaAllah. Kemudian kemudian selain tu peranan saya lepas tu saya akan membentang
tentang projek yang semua sudah dikumpulkan dia punya evidence tu, dan saya akan membentang menerangkan pasal apa pelaksanaannya, hasil pelaksanaan tersebut, dan seterusnya tindakan susulan pula saya kena bersedia untuk sebagai fasilitator peringkat sekolah supaya bagaimana saya faham ilmu ni, insya-Allah saya cuba bagi sepenuhnya juga kepada guru-guru di SK Balong supaya semua dapat melaksanakan PDP yang terbaik yang boleh memberi impak yang bermakna kepada pelajar, insya-Allah. Okey. Itulah, tapi penetapan kursus tu semua dari pihak pentadbir lah, peranan pentadbir ya. Okey. Kemudian iaitu peranan saya buat in-house training untuk guru-guru kita. Dia ada dua bentuk, satu bentuk umum, satu berkumpulan, sebab seterusnya tu guru-guru akan dibagi kepada 4 subjek. Ya, sebab kita akan bagilah nanti macam mana pembahagian tu, saya akan terus bagikan masa in-house nanti diberi ya. Jadi dua in-house yang akan diberi nanti. Kemudian hasil in-house evidence tu tentunya kita akan hantar laporan kepada pihak maktab. Pelaksanaan tu sudah dilaksanakan di sekolah atau belum. Kan Puan Norani? Kemudian kita akan masukkan dalam video evidence pelaksanaan guru-guru pula untuk jadi bahan rujukan, insya-Allah. Jelaskan pentadbir Cikgu Ridwan dan Ibu Bapa. Okey. Satu lagi peranan ibu bapa dan pelajar. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan tahniah dan terima kasih banyak-banyak kepada ibu bapa sebab telah memberikan kerjasama semenjak selepas sahaja saya dapat taklimat daripada 2 orang fasilitator dari PGM tu, saya terus buat grup, saya terus memilih pelajar dulu, yang mana saya hasil perbincangan dengan guru-guru lain juga yang telah mengajar diorang, dan juga markah sains yang telah saya rekod sebagai markah PBD, dan juga kemahiran-kemahiran tersendiri yang mereka ada. Jadi saya pilih 4 orang. Alhamdulillah, tahniah kepada ibu bapa anaknya yang terpilih. Okey. Dan juga ibu bapa ni peranannya memantau pembelajaran yang saya beri panduan kepada anak-anak tersebut ya, iaitu dari segi macam buat ekstrak bunga raya memang perlu ibu bapa pantau sebab dia menggunakan api kan, dia kena memasak, jadi pelajar tidak boleh buat sendiri, mesti pantauan ibu bapa. Okey, kemudian video juga mestilah bantuan ibu bapa, termasuk Google Meet yang perbincangan anak-anak dalam Google Meet juga ibu bapa yang bagi kerjasama ya. Sebelum ni diorang telah berbincang juga sebelum ni sebagai evidence bahawa diorang ada berkolaborasi sesama rakan diorang ya. Okey, kemudian ibu bapa juga ada lagi sudah 2 video yang dihasilkan, video pengajaran, satu lagi video yang sebab saya akan pandu 4 orang ni, video yang dijadikan pertandingan sebab ini akan diambil sebagai link nanti untuk diberi kepada pihak maktab semasa saya membentang nanti. Jadi kalau boleh di samping tu saya akan pilih juga yang terbaik nanti hasil pertandingan yang akan dibuat ni nanti, iaitu memprojek uji kaji menggunakan ekstrak bahan lain lagi selain bunga raya. Diorang tahu sudah tu insya-Allah sebab sudah dibelajar ya. Okey. Saya rasa itu saja penerangan saya tentang peranan-peranan setiap ni. Sebenarnya semua tu supaya jelas, supaya saya boleh hasilkan yang terbaik untuk wakil sekolah ni kepada pihak maktab, insya-Allah. Okey, sekian, terima kasih. Kalau ada soalan pasal KPPB ni yang mau detail lagi boleh. Okey, insya-Allah. Okey, jadi saya serahkan kepada Tuan Guru Besar lagi.
Terima kasih Cik Yumi selaku penyelaras KPPB. Bagi saya tentang bantuan dari segi keuangan sebagai apa semua itu kan, bolehlah Cikgu berbincang dengan KP, dengan Cikgu Salim dan juga dengan saya lah sekali. Tidak ada masalah itu. Sebab memang pun bahagian keuangan sisi sebelum ni beberapa panitia ada ditegur sebab perbelanjaan aktiviti itu kurang. Jadi maknanya sekarang pada hari ini memang dialu-alukan lah dengan aktiviti seumpama ini. Sebab prosedur perbelanjaan untuk PCG, kita tidak boleh beli barang 100% dari segi prosedurnya. Biasanya dalam 30 hingga 40% peruntukan itu kita kena salurkan untuk aktiviti. Namun kita tahu kekangannya ialah peruntukan PCG sains ni agak mungkin tidak begitu banyak. Mungkin kita akan pikirkanlah daripada kita salurkan daripada sebab ada beberapa subjek yang memang terlebih besar yang tidak digunakan. Mungkin kita yang penting PCG itu ya per head grant untuk murid. Jadi mungkin kita akan mintalah dengan subjek yang lain. Yang penting kegunaan itu untuk pelajar. Namun begitu Puan Yumi kena buat permohonan lah ataupun kertas kerja dan sebagainya melalui KPILA kan. Okay. Jadi tentang in-house training itu saya punya harapan kita tahu PLC, selain pada PLC kita selalu juga diminta jam kredit untuk SPL tu kan. Jadi bermakna dengan adanya program ini bermakna sebelum ni kita ada buat juga, cuma bila ada in-house training bermakna kita cover jam kredit tu lebih banyak lah. Jadi saya harap as soon as possible selepas program ni lah kan, supaya pelajar-pelajar terutama sekali guru-guru dapat pengetahuan tentang pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran yang bermakna. Saya pun exciting juga untuk belajar sesuatu daripada benda ini. Walaupun sebenarnya mungkin kita sudah tahu, cuma mungkin tidak secara tersusun dan juga mungkin kita tahu, tapi contohlah saya 20 tahun, 30 tahun yang lepas, kadang-kadang adalah kaedah-kaedah tapi tidak dijenamakan kaedah itu kan. Jadi kita hentam sama saya itu. Tapi bila dikasih tahu, ini sebenarnya dalam 6C, banyak ada kaedah-kaedah dan bila kita tahu bermakna kita lebih tersusun dan lebih terancang lah apabila mengajar. Sebab bila kita tahu, macam Puan Yumi tadi beritahu, rupanya ada dikaitkan dengan pengalaman yang lepas. Cuma kita susun semula dan juga struktur semula dengan lebih kemas. Saya rasa itu saya punya generalisasi tentang ini. Mudah-mudahan kita lebih paham dan apa yang penting kita dapat gunakan benda ini. Pihak IPG pun senang hati dapat membantu sudah memberikan orang sebagai orang yang mengkaji yang akhirnya diterjemahkan turun ke dasarnya di pelajar itu ialah guru-guru kan. Jadi itulah kolaborasi sebenarnya. Oke, jadi saya rasa mungkin Cikgu Setsani mau tambah sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Yumi selaku moderator bagi sesi kolaborasi bersama dengan IPG dan juga Ibu Bapa pada hari ini. Yang berusaha guru besar penolong kanan petang, wakil daripada IPG Puan Nurani Zakaria, KP Sains itu Cikgu Ridwan Tasa dan juga Ibu Bapa yang hadir pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Lebih dahulu saya mengucapkan sabas dan tahniah kepada Puan Yumi yang begitu komited atas pelantikan daripada pihak sekolah sebagai penyelaras KPPB ataupun kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ya. Walaupun sebentar tadi Puan Yumi telah maklumkan kepada sidang bengkel pada hari ini bahawa Puan Yumi agak kurang jelas, kabur ataupun blur berkenaan dengan apa itu KPPB. Tapi atas panduan, tunjuk ajar dan juga guideline daripada kedua tenaga pengajar daripada IPG, okay, terima kasih daripada pihak sekolah atas komitmen pihak PIBG untuk sharing ilmu kepada guru-guru di peringkat sekolah. Jadi saya harap kepada Puan Yumi dan juga KP Science agar dapat memantapkan lagi kemampuan ataupun budi mengurus program pedagogi pembelajaran bermakna yang telah dikelolakan oleh pihak maktab ya. Dan juga saya berharap kepada semua ibu bapa yang terlibat agar dapat memberikan kerjasama dan juga komitmen bagi merealisasikan hasrat dan impian pihak Kementerian Pendidikan dalam memotivasikan lagi sistem pendidikan di peringkat sekolah berkenaan dengan peruntukan yang telah disarankan ataupun diajukan oleh Puan Yumi. Saya rasa tidak juga lebih daripada 2,000 mana kali Yumi? Sikit ya cikgu. Tidaklah juga. Ya Kak, sikit ke tu 2,000? Tak, banyak tu cikgu. Wan macam mana Wan? Si Wan pun boleh bagi. Ya, saya rasa insyaAllah berkenaan seperti yang guru besar telah maklumkan sebentar tadi bahawa lebih beberapa peratus daripada PCG yang diperuntukkan untuk setiap panitia adalah lebih cenderung ataupun berfokuskan kepada aktiviti murid. Ya, jadi program KPPB ini adalah lebih berfokuskan kepada pelibatan murid dalam PDP. InsyaAllah saya rasa guru besar tiada halangan untuk meluluskan permohonan peruntukan yang akan diajukan oleh KP dan juga Puan Yumi. InsyaAllah. Terima kasih. Dan akhir kalam daripada saya, sabas dan tahniah kepada pihak-pihak yang hadir dan juga Puan Yumi, KP Science, Puan Noreni Zakaria dan seorang lagi pembimbing tenaga pengajar daripada IPG ya. Okay. Sampaikan salam kami daripada pihak sekolah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati usaha-usaha anda semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi sedikit dari Puan Noraini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya lihat sepanjang perbincangan kita sangat bagus. Yang berbahagia guru besar SK Balung yang berusaha penolong-penolong kanan, turut berusaha Cikgu Miati beserta dengan ibu bapa dan juga murid-murid yang saya kasihi. Alhamdulillah ya, saya lihat perbincangan yang bagus. Yang paling melegakan saya dalam perkara ini adalah apabila mendapati Cikgu Yumi sendiri secara peribadi telah memahami walaupun bukanlah secara 100%, saya nampak sekarang dah mencapai 90% ya pemahaman terhadap KPPB itu sendiri, dan selebihnya lagi adalah melalui uji kaji susunan rakaman yang akan dilaksanakan sebagai evidence kepada showcase yang akan dilaksanakan nanti ya. Saya sebagaimana pentadbir sekolah secara umumnya, saya dengan Puan Noriati juga tidak ragu-ragu di atas komitmen yang telah diberikan oleh Cikgu Yumiati, dan kami yakin insya-Allah bahawa showcase yang kita akan laksanakan insya-Allah pada awal Oktober ini ya akan berjalan dengan lancar dan cemerlang ya, dan selepas itu sudah pastilah nanti
kita akan berkongsi lagi tentang kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini bersama dengan rakan sekerja yang lain ya, guru-guru di SK Balung. Sebenarnya pada peringkat awal bersama-sama dengan Cikgu Yumi, memanglah kekangan kami adalah tentang masa ya. Berapa banyak lagi masa yang kami boleh ada untuk berinteraksi dengan Cikgu Yumi, memberikan bimbingan ya, sedangkan sudah sampai ke peringkat yang akhir sudah sepatutnya di mana semua orang perlu semua fasilitator jurulatih di IPG Kampus Tawau buat presentation juga berkenaan dengan pencapaian sekolah yang telah dipilih ya. Jadi kami sendiri pun telah memberikan laporan peringkat akhir kepada jawatankuasa pelaksana KPPB di peringkat IPGM. Tetapi melihat kesungguhan Cikgu Yumiati dan sangat mengharukan apabila dia sebenarnya tidak mengenal putus asa. Jadi kami cuba untuk ibarat kata pepatah ya, menarik rambut di dalam tepung. Kami sangat memahami keadaan dan tekanan yang dihadapi oleh Cikgu Yumiati dan pihak sekolah khususnya ya Cikgu ya, Tuan Guru Besar ya, kami sangat faham tekanan yang dihadapi oleh pihak sekolah dan juga tekanan yang dihadapi oleh Cikgu Yumiati sendiri. Dan begitu juga kepada ibu bapa yang terlibat ya, anak-anak dia yang terlibat, kami sangat faham tekanan itu. Tetapi kami juga mendapat dorongan yang sangat baik serta sokongan yang tidak putus-putus dari pihak jawatankuasa pelaksana KPPB di peringkat IPGM dan di peringkat IPG Kampus Tawau sendiri untuk memberi peluang setakat yang mampu ya kepada Cikgu Yumi dan juga Sekolah SK Balung untuk bersama-sama juga sedaya yang mampu sehingga ke tahap persembahan showcase itu sendiri. Ya, jadi atas sokongan dan dorongan daripada pihak jawatankuasa IPG Kampus Tawau lah, kami perlahan-lahanlah menyusun semula strategi bersama-sama dengan Cikgu Yumiati dan setakat ini alhamdulillah ya, nampaknya insya-Allah dia akan berjalan lancar dan walaupun dalam waktu yang singkat kami yakin dan percaya hasilan untuk persembahan showcase itu pasti cemerlang. Pasti cemerlang. InsyaAllah. Pasti berjaya. Tidak lupa kan kami juga rasa terharu apabila Cikgu Yumiati bercakap berkenaan dengan kesediaan ibu bapa ya dan murid-murid untuk memberi sokongan yang sedemikian hebat kepada Cikgu Yumiati bagi merealisasikan lagi evidence bagi showcase itu nanti. Terima kasih banyak-banyak. Daripada hati kami yang tulus, kami nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada ibu bapa. Bagi saya usaha yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, pengurusan sekolah dan juga Cikgu Yumi tidak akan bermakna apabila ibu bapa tidak memberikan kerjasama yang sedemikian hebat ya. Dan atas kerjasama mereka itulah yang menyebabkan Cikgu Yumi dia bersemangat ya. Untuk ibu bapa. Ya, dia sangat bersemangat. Dia beri keyakinan kepada kami bahawa ibu bapa sangat komit akan dapat memberikan kerjasama yang diharapkan itu. Dan atas kepercayaan Cikgu Yumi lah, maka kami juga berbungalah hati kami untuk bersama-sama memastikan showcase ini dapat dilaksanakan dengan jayanya ya, insyaAllah, dan menepati dia punya matlamat showcase ini semua. Ya betul, betul Cik Ridwan ya, Cikgu Ridwan. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, terima kasih banyak-banyak dan sangat menghargai kepada pihak sekolah kerana turut tidak berputus asa ya
selepas kita menghadapi satu cabaran yang pertama, jadi tidak terhadap perkara ini dan beri kami Cikgu Yumiati, alhamdulillah. Kami tidak ada perasaan kecewa macam mana pun tak ada ya, kami faham. Oleh guru-guru ni kami faham sangat. Mungkin bersama-sama dengan cikgu sebelum ini kekangan halangan itu tidak dapat kami tembus, tak dapat kamilah yang lemah kerana kami tidak dapat overcome kami punya isu bersama-sama ya dengan cikgu sebelum ni. Jadi dengan Cikgu Yumiati insya-Allah diharapkan kita akan sampai sehingga ke peringkat yang akhir. Kami tak ada perasaan terkilan ya yang ada rezeki kami bersama-sama dengan SK Balung ni nak bawa showcase, mesti kami akan boleh dapat juga bawa SK Balung ni. Itu kami punya kepercayaan. Jadi apabila tukar kepada Cikgu Yumiati, kita mula dari awal. Jangan susah hati, jangan risau. Kita pergi tengok depan saja, iaitu di hujungnya kita present itu showcase. Itu saja kita pergi. Jangan toleh belakang lagi. Tak guna, kita toleh belakang tak guna. Kita kena terus saja sampai showcase. Atas professionality yang ada pada Cikgu Yumiati dan juga pihak pentadbir yang sangat banyak menyokong dan juga ibu bapa ya yang sangat supporting bersama dengan anak-anak mereka, impian itu akan tercapai. Jadi di situ kami mula bergerak perlahan-lahan dan alhamdulillah sehingga setakat ini nampaknya cahaya tu terang. Cahaya terang. Terima kasih pentadbir SK Balung. Terima kasih Cikgu Yumiati. Terima kasih kepada ibu bapa ya. Terima kasih banyak-banyak dan alhamdulillah terima kasih kepada anak-anak yang saya kasihi atas kerjasama yang telah diberikan setakat ini. Dan saya nak ucapkan walaupun kita baru sampai ke peringkat 90%, saya rasa saya layak untuk menyatakan ucapan tahniah ya kepada semua pihak yang saya jumpa pada hari ini ya untuk pertama kali. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya. Itu saja yang boleh saya sampaikan sehingga kita berjumpa dengan showcase nanti. Ya, kita sama-sama tengok. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Mungkin ada ibu bapa yang mau bercakap. Ya betul. Puan Nur Azira ataupun Puan Herlina. Puan Sarah. Puan Sarah. Tak. Ada ibu bapa, ada persoalan kita boleh. Tiada. Okey, alhamdulillah fahamlah kan? Ya, insya-Allah cukup. Okey, insya-Allah. Nanti yang hadir ni boleh bagi IC sebab saya boleh masukkan untuk daftar dalam ESPLG yang dalam Kementerian Pendidikan lah. Ya, sebab nanti saya akan dapatkan surat rujukan tu. InsyaAllah. Okey, kalau tidak ada apa-apa lagi, insyaAllah alhamdulillah hari ini perbincangan berjalan dengan smooth, dengan baik sekali. Jadi untuk dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tutup majlis GM kita tundakan hari ini dengan bacaan surah Wal-As dan tasbih ya, tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Okey, assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi.
Salam.